Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa, Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana arah pergerakan market. So semalam kalau kita kan ada spike berlaku di Bitcoin. So adakah pagi ni dah berlaku drop? So macam tu kat semalam. Biasalah awal pagi US market buka akan spike untuk masa nak close nanti kita sepatutnya akan melakukan dropping. So kalau kita tengok chart di Bitcoin pun semalam ada sikit merah dan dropping. So dropping tu adakah good position termasuk atau tidak, nanti kita akan tengok di chart dan tu akan terangkan secara detail. Okay, tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan. Apa yang dah berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam, iaitu hari Isnin. So hari ni hari Selasa, kita tengok coin market cap berada di mana. Coin market cap ataupun total market cap berada di 1.12. So berlaku sikit pengurangan dalam 20 bilion. Apa kita ikutkan semalam lah 1.14 dan 1.12, pengurangan dalam 20 bilion. Volume still lagi tinggi 68 bilion. BTC sama lagi 40.5, Ethereum 19.2 still lagi sama. So tengok untuk summary ataupun pergerakan untuk semalam, total market increase 2%, tapi tengok volume yang tinggi 62%, hampir 63%. Sebab tu tengok ada spike yang tinggi semalam. Kemudian BTC dominan sedikit, increase 0.13%. So apa yang trending semalam adalah Ethereum 3.57, flow 14%. Kemudian kita tengok juga untuk semalam kita akan tengok balik yang ni, back balik. Alright, kita tengok semalam adalah kita tengok Ethereum 3.5, flow 14.2, Saudi Shiba Inu 84. So abaikan, tapi kena yang penting lah tengok Ethereum 3.5%. So let's go tengok harga semasa untuk pagi ni. Bitcoin still lagi berada di 23.8. Semalam tengok lah yang 24k. So hari ni dah drop sikit 23.8, tapi untuk dalam tempoh 24 hours still lagi dia regain banyak 2.66%, dan weekly kembali hijau 2.45%. So untuk Ethereum 1.8 malam tadi, pagi ni 1.7, tapi still lagi berlaku peringatan untuk dalam tempoh 24 hours 4.60%, untuk weekly sebanyak hampir 9%. So bila kita tengok Bitcoin green, expectation untuk altcoin lain juga akan turut melakukan pump juga. So tengok berapakah regain untuk SRP 1.25, Cardano sikit je 0.75, untuk Solana hampir 4%, 3.8, Polkadot hampir 7%, 6.9, Dogecoin 0.61, AVAX 1.6. Ikutkan semalam yang tinggi kita ada Chainlink dan lupa satu lagi, Matic 1.5, 2% untuk Shiba Inu, 2% untuk web Bitcoin. Tengok Chainlink semalam, Chainlink 2.8, Near Protocol 10%, hampir Near Protocol lah 29. So banyak agak orang-orang yang kata top 50 ni banyak yang melakukan flow 14%, untuk monthly, untuk weekly 48%. Tinggi juga flow ni melakukan peningkatan. So kan, tanpa buang masa lagi, dan tu kita pergi ke chart, kita tengok apa yang berlaku di Bitcoin. Dan nanti ni ada sikit news untuk sharekan untuk anda apa yang expectation boleh berlaku. Sebab apa, besok 10 hari bulan, malam besok kita akan dapat data yang baru, iaitu CPI dan inflation baru. So ikutkan sebelum ni kita ada CPI di US adalah 91%. So adakah akan berlaku peningkatan ataupun berlaku pengurangan? Ada ura-ura mengatakan berlaku pengurangan, sebab tu kena nampak ada possible akan berlaku spike lagi dalam market. Nanti kita akan tengokkan untuk anda, dan ada di manakah position yang kita boleh masuk. So untuk di Bitcoin semalam, juga akan, kalau dah sampai ni masa live, good position untuk anda ambil profit. Ada apa ambil modal maknanya. Sebab apa, RSI dan short side dah berada overbought. So currently kita dapat kita punya drop. So drop ini kalau anda nak high risk, ini adalah high risk position saja. High risk position di mana kita tengok 23 ni ataupun dua support saja. Anda boleh tengokkan daripada low ini, swing low ini to swing high ini, dapat support ini. Ataupun ada low yang low lagi satu adalah kawasan ni. So dua support ini anda boleh, inilah mana support ada potential untuk kalau anda nak nampak position buy, tapi inilah high risk buy. Sebab apa, kita buy di kawasan yang kuartal small saja, kuartal support. Tapi sekiranya berlaku spike market, dia boleh berlaku expected untuk drop kawasan ni. So perlu kita tengok semalam volume. Kita tengok volume semalam sama naik dan sama turun, sama saja. So ini siapa yang dah masuk, whale yang masuk tu, maknanya whale tu dah jual pun kembali. So ini hanya yang tinggal siapa yang masuk semalam, FOMO in dalam market, yang dia tersangkut dalam market. So jangan buy semalam, jangan buy malam, senang jatuh. Kita akan tunggu ilis. Kalau ikutkan pergerakan ni still lagi adalah
high ini dan high ini, kita low high ini tak tinggi mana pada high ini, dan high ini maknanya dah consider dia create lower high. So lower high, so meaning daripada higher low, higher high low, di sini ikutkan kat sini, kalau ikutkan break yang ni kita dah consider dah boleh lower low. So now higher high, lower low, higher high, lower high, higher high, lower low, lower high. So seperti ini lower high untuk drop ke bawah. So apapun dalam market kali ada possible lagi naik atas. Sebab apa? Nanti tu akan share kan kenapa ada possible untuk melakukan kenaikan, disebabkan kita punya inflation rate nanti. So inflation data nanti untuk besok hari 10 hari bulan ada possible akan sedikit volatile, itu drop daripada 91, mungkin drop sikit lah below pada 91. So meaning positif untuk dalam market US mana, meaning kita akan nampak apa berlaku. Another quarter SP500 akan melakukan peningkatan, dan mostly DS dolar juga akan drop. Sebenarnya apa berlaku, kita tengok Bitcoin boleh melakukan peningkatan. So untuk yang ni Zul akan tunggukan jika bulan ni dah bulan 8, Zul ada dana untuk 1000 Bitcoin, RM1000 untuk di Ethereum untuk buykan DC secara monthly. So untuk position malam esok Zul akan cuba cari position untuk yang ni. Zul nak at least nak tengok stock RSI ni berada di oversold. RSI biarkan saja berada 50, lepas tu dekat sedikit high risk untuk position. Bukanlah untuk position ni bukan good untuk short term hanya, lebih pada long term tak apa. So ni Zul akan tunggukan position tu whatever antara price yang ni antara 23 ataupun 23.5. So whatever price drop di kawasan ini, drop kawasan ni ataupun drop di kawasan ni, Zul akan cuba ambil cuti untuk quarter buy untuk long term. Kalau naik biar untuk short term, kalau naik Zul akan biarkan, kemudian Zul akan holding, Zul akan keluar modal. Tapi kalau price tu drop biarkan saja, Zul akan buat holding untuk long term. So itu je plan currently untuk besok. So apa pun kenapa Zul expected boleh melakukan peningkatan. So tengok tadi Zul ada sedikit new ni baca ni, kau ini consumer expectation inflation to ataupun CPI expected inflation to slow down, in apa a big win for Fed. So ini apa yang berlaku ni, interest yang bila interest dinaikkan tu ini adalah good untuk nampak adakah interest rate yang dinaikkan itu dapat counter kita punya inflation. Sekiranya inflation yang dinaikkan aku kata bulan lepas 10 hari bulan, 10 bulan ataupun 15 bulan itu naik sampai lagi 0.75 base point tu, currently sekiranya kenaikan tu dapat mengurangkan inflation besok, iaitu data besok CPI data besok dapat mengurangkan kalau daripada 91 drop, saya lah kalau drop sikit pun drop 8.6 ke 89 balik, itu dah consider drop. So ini kita akan nampak ada good untuk market melakukan peningkatan. So ini antara beware dengan kuasa pergerakan tu disebabkan apa berlaku expectation ni. Expectation food increase fell to faster rate survey history, the second faster for gasoline price. So ini kalau saya sebutkan harga minyak jatuh, nanti tuan tengok balik. The consumer of the inflation decreased significant in July amid to sharp drop in gas price. Dibantulah kuartal gas price tu drop, sebab itulah kuartal harga makan berkurangan. So kalau ikutkan tengok pun tak ada pengurangan, tapi kuartal secara global itulah yang berlaku dalam market. So minin untuk besok ada possible untuk kita dapat CPI data below daripada 9.1. So gila sekiranya below 9.1 ada opportunity untuk kata SP500 melakukan peringatan di SP500. So SP500 ni melakukan peringatan, adakah peringatan sampai mana ikutkan kali bukan good position, sebab apa dia berada di major resistance. So esok boleh berlaku spike tu kalau break 1.7 kita boleh price boleh naik lagi. So ini apa berlaku DSY dolar akan berkurangan. So untuk yang ni pun kita still lagi monitor pattern ini 8 breaking untuk sampai kita 8 breaking ni. Ini adalah for breakup aja atas. So ini kita dah masuk balik kawasan APEC point breaking lah untuk dolar sampai di kawasan 103. So droppingnya dolar ke kawasan bawah ini ada opportunity untuk petanda untuk Bitcoin boleh melakukan peningkatan. So kalau anda cakap Bitcoin boleh sampai 26, 28 ada possible, tapi Zul mostly tengok kat ini at least first kalau kita sampai alikan dalam 26 sebelum kita ada big retestament balik. So untuklah pergerakan ni kalau kita boleh monitor. Kalau nak tengok kan ada trendline tak, nanti kita akan cuba letakkan trendline. Ikutkan kita ada channel ni untuk orang kata monitor pergerakan Bitcoin. Itu ialah kata expected untuk naik atas. So currently kalau untuk lebih short term anda boleh tengok ada trendline banyak untuk di 4 hours ni. Kita ambil ni, kita ambil di masa ni. So yang ini dan ini. So ini cakap tadi ada possible
sama ada anda nak masuk position di 23.5 around 23.5 ataupun 23k pulang pun anda, tapi Zul akan cuba masukkan, nanti Zul akan sharekan position. So ini position yang tu nak tunggu untuk minggu ni. Kalau dapat Zul akan buy, tapi buy ni sedikit high risk. Zul cakapkan ini high risk sebab apa? RSI tak berada di oversold. Kemudian kita hanya menunggu stok RSI saja beroversold, meaning kita nampak untuk volume sekali lagi datang untuk ni. So adakah volume akan boleh jadi lagi? So mostly kalau tengokkan sebelum ni volume dah jarang ya. Kalau ikutkan inilah ke spike tu, meaning untuk nanti kita akan nampak slow down. So slow down tu yang tu worry kan, yang tu risau kan, sebab apa kita nampak ni pergerakan ni pun maknanya tu tak berminat untuk buy kawasan ni. Tapi untuk short term, untuk long term tak ada masalah. Untuk short term nak apa, kita nampak high ini berkurangan, dan high inilah walaupun kita ada tengok ni dekat sini kita ada high ini dan high ini. Apa berlaku tengok, aku kata volume dan ada volume, dan volume ini lebih banyak daripada volume kat sini, tapi price tak push price tinggi mana pun. So expectation untuk naik itu amat aku kata berat berbanding untuk drop bawah. Tapi taklah pun esok untuk dua kali position yang tu tunggu ni 23.5 dan 23k ni adalah tunggu untuk aku kata buy short term gaining. Kalau price tu fail untuk naik atas, drop bawah tak ada masalah, position tu akan masukkan saja untuk holding a long term. Sebab apa? Bitcoin antara 26k ke 15k still lagi consider good position untuk kita DCA secara monthly. So itulah untuk di Bitcoin. So untuk Ethereum, apa yang Zul tengok untuk Ethereum tu akan masuk sebab apa? Zul ada dana 1000 untuk Bitcoin, 1000 untuk itu Ethereum bulan ni. So untuk Ethereum, apa yang Zul nak tengok adalah Zul nak tengok pergerakan ini. So sama juga price dah naik, even di aku kata Ethereum ni pun kalau ikutkan no buy zone, maknanya memang dah nak buy ni memang ada resistance price, kita nampak aku kata reversal, kemudian stock RSI pun berada di overbought. So amat-amat aku kata susah nak buy, maknanya even nak buy pun berat hati, maknanya walaupun untuk short term, walaupun untuk long term, apa kita expect untuk long term pun ada strategi di bawah. So kita akan tengok gerakan Bitcoin macam mana untuk besok. So kalau ada spike lagi, tak malah yang siapa holding dia akan aku kata holding dia punya portfolio akan mendapat volume. Cuma currently Zul nak masuk position untuk short term saja. So untuk short term kalau ikutkan ni tak baik pun, tak cantik maknanya. Untuk dirham ni Zul tak nampak. So kalau nak tengok, kalau berlaku lagi spike kalau ikutkan sini, price high ni dan broad ni kalau ikutkan swing high to swing low ni dah breakout. So kita ada potential untuk drop sedikit balik kawasan ni, dan sekiranya Bitcoin spike akan berlaku spike juga untuk di Ethereum. So kat sini kalau untuk short term kita tengok manakah support minimum yang risk support yang kita boleh ambil. Swing high to swing low ni, ini adalah consider risk support yang kita boleh tengok untuk Ethereum sebelum dia ada sebarang berlaku spike lagi dalam market, sekiranya Bitcoin melakukan spike. So ini at least kalau nak masuk position ni, kita perlu tunggu itu di kawasan, at least perlu tengok stock RSI perlulah berada di oversold. Kalau ada at least berada oversold dan RSI ni at least drop sikit kawasan 50, consider bolehlah kita ambil akan ambil position aku kata high risk position kat sini untuk expected naik atas. Kalau dia drop tak ada masalah, sebab apa? Kita still lagi buy Ethereum antara 1.7 1k, still lagi consider untuk long term. So 1000 yang tu akan buy tu sama ada dia akan menjadi short term position ataupun long term position, bergantung kepada market. Kalau price naik, ini tu akan aku kata keluar modal. Kalau price tu drop, tu akan tukarkan position itu kepada long term dan biar saja dalam wallet, tu tak akan jual dan tu akan keluarkan dana baru. Tu cakap tu ada expectation, tu ada modal untuk tiap bulan 1000 untuk Bitcoin, RM1000 untuk di Ethereum. Itu yang tu buatkan DCA monthly. So whatever monthly Ethereum 1.7 1k adalah still lagi good position. Tapi tengok pergerakan ni memang kata kalau ikutkan tak boleh nak tak boleh nak buy lah. Sebab apa? Kita tengok price dah drop, dah naik, kemudian naik kawasan resistance dan dah buat pun kita punya bear pattern. Kita ada aku kata rising wedge, kita ada bear flag. So price tu nak drop itu adalah lebih tinggi berbanding price nak naik atas. So sama ikutkan di Ethereum lebih clear untuk drop berbanding untuk naik. Untuk Bitcoin kita tengoklah macam mana. Bitcoin ni walaupun ada skip spike pun tu tak tinggi mana pun. Macam juga tadi pun ikut data-data ni sama juga. So mungkin beware dalam market ni, kalau anda dah ambil profit tu biarkan. Expected untuk ni tu akan ambil high risk saja. So high risk tu pun consider adalah untuk long term punya. So apa pun nanti tu akan adipkan di aku kata di Discord channel tu, sekiranya Zul buy atau tidak di 23.5 23 ni, nanti tu akan tengokkan. So apa pun hopefully kita akan tengok data untuk besok, iaitu consumer price index ni dia akan expectation low tu. Kalau ada ura-ura mengatakan possibility yang besar kita akan dapat lebih lower daripada 91,
dan kita tengok reaction Bitcoin Bitcoin market secara ringkasnya, ataupun kita tengok reaction Bitcoin untuk besok hari, iaitu masa CPI data rilis. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Ikutkan di ruangan komen, tak ada yang kata minta aku kata request chat, tak masalah. Itu yang aku kata, kalau anda berminat, anda type di ruangan komen di bawah, itu akan buatkan anda, ataupun anda boleh tanya tu masa live nanti. So guys, itulah untuk di Bitcoin dan Ethereum. Itu aja untuk pagi ni. Mostly kita tengok ada dropping. So dropping ni kalau nak walaupun nak masuk pun aku kata high risk sebenarnya. Position yang kita nak masuk ni adalah position high risk. Make sure anda tahu ini adalah high risk position. Make sure position yang anda masuk ni hanya adalah di spot, bukan di leverage. Dan di spot tak masalah, kalau buy naik kita akan profit, kalau drop kita buat saja untuk holding long term. Kita masukkan saja untuk dalam wallet kita punya, especially untuk next bulan punya wallet. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like and subscribe. Jumpa anda di next review malam nanti 10 malam secara live. Assalamualaikum. Bye bye. Get your fucking hands up.